kita. So kita straight forward to our story malam ni. Okay. So cerita kita malam ni adalah berkaitan dengan persoalan seseorang mengenai perkahwinan yang melibatkan kepada adik-beradik susuan. Ada siapa-siapa ke yang sekarang ni yang first time baru tahu yang kita tak boleh kahwin dengan adik-beradik susuan? Siapa yang first time baru tahu? Oh, ingatkan tak adik-beradik dengan adik-beradik sendiri. Adik-beradik susuan pun sebenarnya tak boleh tau. Jadi susuan ni kan dalam kita, dia bukan sekadar adat dah, tapi kadang-kadang ada setengah orang ni memang dia tak boleh kan, dia tak boleh nak mengeluarkan susu, kadang-kadang dia ada komplikasi kesihatan dan sebagainya. Jadi dia mungkin akan menyerahkan bayi yang dilahirkan ini kepada seseorang ibu, seseorang wanita yang boleh mengeluarkan susu badan. Jadi kita serahkan untuk baby tersebut diberikan kepada orang yang boleh menyusukan. Siapa kat sini? Cuba tengok, kita test tengok. Siapa boleh komen kat sini kan? Saya masa kecil pernah ada ibu susu. Cuba bagi tahu, saya ada ibu susu. Cuba bagi tahu tengok. Boleh tak saya nak tengok ramai tak yang ada ibu susu? Kalau macam saya sendiri, mak saya bagi tahu saya tak ada ibu susu. Cuma dibesarkan, tapi dia dah moden sikit time tu, dia mungkin dah ada pam kan, dah boleh simpan susu. Jadi boleh simpan. Tapi kalau macam wife saya, dia kata dia ada ibu susu. So maksudnya sebabkan mak bekerja ke kan, so kita ada serahkan. Dia kena minum susu-susuan je kata. So siapa kat sini yang ada ibu susu? Ataupun siapa kat sini dia kenal adik-beradik susuan dia? Okey, tahukah anda adik-beradik susuan ni, kalau kita nak tetapkan mengatakan yang tu adik-beradik susuan ni adalah bila kita disusukan oleh ibu susu ni dengan berapa kali kenyang? 5 kali kenyang dengan 5 kali kenyang. Okay. So ibu susu ni kalau dia menyusukan kita, kalau baru sekali dua sahaja, sekali dua kali itu, yang tu tak jadi lagi. Okay. Yang tu tak jadi lagi ibu susu. Alright. Dia mesti ibu susu ni adalah menyusukan bayi ni, okay, selama 5 kali kenyang. Yang ni minimum. Kalau lebih tu memang dah cukup. Macam mana kita nak tahu kenyang tak kenyang? Sampai baby ni dia macam contoh menangis lapak baby, kan, dia melapak, dia menyusu, so sampai dia hilang, dia menangis itu, dia tidur, itu kenyang lah tu. Okay. So ibu susu. Alright, bila kita ada ibu susu ni perempuan, kita kena tahu yang kita sebenarnya telah ada ikatan pertalian. Okay, ikatan pertalian darah kat situ. Pertalian darah disebabkan susuan tersebut. Jadi bila kita ada pertalian dengan ibu susu itu, maka secara tak langsung kita dengan anak-anak ibu susu itu adalah seumpama adik-beradik sendiri. Dalam Islam, bagi seseorang yang mungkin ada isu tentang ibu susu ni kan, dia mesti nak disusukan ni pun anak yang kurang daripada 2 tahun. Dia kalau anak kita ni dah lebih daripada 2 tahun, masuk 3 tahun ke kan, duk disusu lagi. Macam contoh. Kita dapat anak angkat, contoh dia. Contoh anak angkat tu, kemudian kita susukan dia. So bila kita susukan dia tu pada umur dia 3 tahun mungkin, duk menyusu lagi, tak putih lagi. Dia nak tetek lagi kan. So kita bagi tu, tengok dah 3 tahun. 3 tahun tak boleh kira perempuan. Dia mesti pada umur 1 tahun dan juga 2 tahun ke bawah. Dan 5 kali kenyang baru boleh consider sebagai ibu susu. Jangan semua lagi umur 4 tahun baru menyusu lagi nak kata anak susuan. Tak. So, tapi jangan duk tanya soalan pelik-pelik, soalan lain-lain nak. Tapi saya nak bagi tahu dia punya teori yang teori ringkas lah bagaimana yang dikategori sebagai ibu susu ni. Sebab cerita kita malam ni adalah berkaitan dengan terkahwin. Bagaimana situasi bagi seseorang yang telah terkahwin dengan saudara sesusuan. Macam ni cerita. Ada satu kes ni yang mana seorang ibu, seorang anak ni,
dia telah berkahwin dengan lelaki tersebut. Okey. Seorang lelaki ni kahwin, anak perempuan kahwin dengan lelaki dah beberapa tahun dah. Okey, dah beberapa tahun dapat anak sebagainya. Okey, kemudian nak jadi cerita lah kan, korek kan, yang korek cerita dekat orang dekat mak dan sebagainya kan. So mak ni baru teringat tau, kata dia pernah dulu ada serahkan kepada ibu susu. Pernah serahkan kepada ibu susu tersebut, tapi dia tak ingat. And then lama kelamaan dia orang ni korek balik, baru dia teringat. Kata, yang ni asalnya ibu susu hang ni. Dia macam tu. Faham tak? So, rare kan? Dia jarang-jarang sangat benda ni berlaku. Okay. Baru je start, sabar. Okay, so apa nak jadi ceritanya adalah bila dia dapat tahu kata sebenarnya itu adalah adik-beradik susu, maka secara tak langsung dia tertimbul bagaimana situasi ataupun keadaan rumah tangga mereka ni. Dia dah terkahwin dengan saudaranya, saudara sesusuannya. Kan? Jadi apa yang perlu dilakukan? Dah ada anak dah ni. Bagaimana pula status anak-anak tersebut? Jadi dalam hal macam ni perempuan, saya kesian juga sebab mungkin suami dia ni tak tahu apa yang nak dilakukan, and then dia ada timbul sifat marah sebab tak beritahu dan sebagainya ni. Jadi dia kata kita filekan cerai cara biasa sahaja. So dalam kes sebegini perempuan, bila kita terkahwin dengan saudara kandung ke yang mungkin terputus tapi kita tak tahu, macam saya pernah artikel saya kan, ada satu, kalau hampa tengok dekat page saya tu, dia ada satu artikel yang saya cerita kat paling atas sekali tu. Gambar The Rock buat macam tu kan. So kalau yang buat The Rock tu, yang saya bubuh gambar The Rock tu, saya pin kat atas tu, yang tu cerita tentang terkahwin dengan saudara kandung. Tapi disebabkan mak ni, mak tiri lah kan. Dia kahwin dekat Siam tapi balik mai tak buat pengesahan. Okay, yang ni cerita lain lah. Tapi the point is lebih kurang sama, iaitu bila terkahwin dengan saudara sendiri. Ibu susu dengan anak sesusuan ni, saudara sesusuan, dia lebih kurang saudara sendiri. Jadi kalau kita kahwin kat situ dengan saudara sendiri, maka dalam kes sebegini, kita tak perlu filekan permohonan cerai Seksyen 47, cerai taklik ke, fasah ke, tak. Alright? Macam siapa yang follow saya sebelum ni, kita akan tahu, saya akan selalu cerita. Okay, kalau kita nak bercerai, kita boleh filekan perceraian di bawah Seksyen 47, ataupun cerai taklik, ataupun cerai fasah, ataupun cerai luar mahkamah, tebus talak. Okay? So yang ni semua adalah perceraian yang hanya dilakukan oleh pasangan yang sah. Okay, pasangan yang sah. Sah ni maksudnya dari sudut rukun nikah tu pun sah, dari sudut syarat nikah pun tak ada masalah. Maksudnya kalau rukun nikah ni kan kita tahu dia ada 5, iaitu suami, isteri, saksi, wali dengan akad. Dia punya formula dia siswa. So cukup rukun ni maka boleh sah nikah tu. Tapi dia kena tengok juga syarat kepada rukun nikah tu. Contoh syarat nikah ni apa dia? Biasanya syarat yang selalu timbul ialah wali. Contohnya wali ni bukan wali yang sah, tapi wali sindiket. So kat situ problem. Ataupun ayah ada lagi, tapi ayah tak setuju kahwin, ayah tak setuju untuk nikahkan, pakai abang nikahkan. So tak boleh. Kat situ pun dah jadi macam satu kesalahan dalam sudut syarat nikah tu. So kat sini ni, kalaulah dalam keadaan yang kita tak tahu kita terkahwin dengan saudara sesusuan ni, yang saudara kandung kita sebagainya, proses pernikahan tu, okay, dia bukannya perlu diceraikan dengan cara Seksyen 47 ataupun fasah ataupun tebus talak ataupun whatsoever. Okay, perceraiannya mesti dilakukan secara permohonan, nama dia faraq nikah. Permohonan faraq nikah. Alright? F-A-R-A-Q, faraq. Faraq ni pisah lah. Okay, kalau dalam kitab pun ada sebut perkataan talak, firaq dan sirah. Ni perkataan apa maksud cerai dengan talak, firaq dengan sirah. So firaq, faraq ni pisah. Faraq nikah. So permohonan faraq nikah adalah satu permohonan yang mana bila kita berlaku kesilapan dari sudut pernikahan.
So kalau kata berlaku kesilapan dari sudut pernikahan, tapi kita dah terkahwin kat situ, kita tak boleh cerai. Dia tak boleh macam suami ni lafaz cerai macam biasa. Aku cerai talak 1 ke, cerai talak 2, tak perlu. Ataupun dia failkan fasah semua tu. Sebab cerai biasa, dia ataupun fasah ke tebus talak, dia hanya terpakai kepada pasangan yang nikah tu secara sah. Okey, maksudnya cerai biasa, kahwin biasa, semua okey, problem tak ada. Yang tu cerai biasa. Boleh cerai biasa, boleh fasah dan sebagainya. Tapi kalau ada problem dari sudut nikah tu sendiri, yang tu kena buat namanya permohonan farak nikah. So dalam keadaan yang sebegini, bila kita terdapat tahu saja yang kita telah terkahwin dengan saudara kita, yang mana kita mungkin tak tahu, okey, kita panggil apa, tidak mengetahui, jahil bahawa keadaan sebegitu terberlaku, maka kita kena buat nama dia permohonan farak nikah. Alright. So ada beberapa keadaan lagi yang mana kena buat permohonan farak nikah. Macam tadi saya kata, bila terkahwin dengan saudara kandung, tapi kita tak tahu. Cuma sebab benda ni kadang-kadang senyap-senyap. Sebab tu saya kata, kalau kata kita ni nak nak kahwin poligami sekalipun, tolong jangan senyap. Sebab ada keadaan yang mana seorang suami ni, dia pergi kahwin dekat Siam, kahwin dekat Siam, balik main ke Malaysia, duduk senyap-senyap, tak buat pengesahan. Bila tak buat pengesahan sebegini, apa yang berlaku adalah anak yang dilahirkan tu mesti masih dianggap sebagai anak kita. Masih dianggap sebagai anak kita. Alright? Dan kita mungkin ada anak dengan anak isteri yang nikah tu secara sah di Malaysia. So bayangkan kalau dah dalam keadaan yang mana suami ni tak buat pengesahan, meninggal. So kalau meninggal macam tu je, tak buat pengesahan, bayangkan anak yang makin besar ni tiba-tiba nak jadi cerita terkahwin. So apa yang berlaku? Kasihan kan? Kalau orang ni baru tahu masa nak kahwin tu, baru tahu, tak apa lagi. Mungkin ada drama ayat mata sikit lah kat situ. Tapi kalau bayangkan dah kahwin, dah ada anak dah, berceretek pula tu anak, dah besar dan sebagainya, apa keadaannya? Bukankah kita telah menganiaya perkara tersebut? Menganiaya pada anak-anak kita tu sendiri. Tu dalam keadaan yang kahwin senyap-senyap, tak bagi tahu tu. That's why, kalau balik main ke Malaysia, buat pengesahan supaya ada orang tahu. At least kalau tak mau bagi orang lain tahu pun, tak mau kecoh-kecoh pun, at least kena bagi tahu ke anak isteri yang memang sah ni, supaya dia orang tahu. Sebab ada orang ni dia tak mau buat pengesahan, sebab nak sorok-sorok macam ni lah, yang akhirnya kadang-kadang terjadi perkara-perkara sebegini. Mungkin kita tak berlaku cerai, tapi kita pasti akan berlaku kematian. Alright. So, ada lagi contohnya, macam saya pernah dapat satu kisah ni, yang mana seorang wanita ni, dia mengadu, dia adalah anak angkat. Anak angkat yang mana dalam sijil lahir dia tu tertera nama bapa angkat. So dia ingatkan yang dia adalah anak asal, anak kandung. Anak kandung kepada satu pasangan ni. So bila dah besar ni kan, bila dah besar, si ayah angkat ni, dia anggap macam dia ni bapa kandung. Bapa angkat ni dia anggap macam dia bapa kandung. Dia tak mau bagi tahu situasi yang anak perempuan dia ni adalah anak angkat. Senyap sebab bimbang. Bimbang, takut nanti ni kecil hati ke dan sebagainya. Jadi bila jadi macam tu, dia jadi juga wali. Yang ni problem. Sebab boleh jadi juga. Kalau nak tahu, dulu sebelum zaman bila adalah tahun 2000 ke bawah dulu kan, anak angkat ni boleh, dia bukan di bin tau, dia tak adalah bin ataupun binti tu, tapi dia boleh buat nama kan, dekat maklumat bapa tu. Maklumat bapa nama apa dalam sijil lahir. So secara tak langsung orang akan ingat yang tu adalah anak kandung. Kan? Kalau anak angkat ni, dia tak boleh di bin ataupun binti kan. Tapi dulu ni dia boleh letak nama bapa tu kat situ. Sedangkan yang tu adalah bapa angkat. So sepatutnya dia tak boleh buat nama situ, dia kena buat nama mak yang asal, mak yang melahirkan tu sahaja. So nak jadi cerita macam tu lah. And then apa yang berlaku dekat wanita ni, dia dah dikahwini oleh seseorang bapa angkat yang tak bagi tahu dia sebenarnya bapa angkat.
So dianggap itu macam dia wali, and then dah nikah. Bila dah nikah ni perempuan, apa yang berlaku? Si mak ni, okey, bagi tahu kata dia anak angkat. Padahal dalam keadaan dia telah berkahwin. Bukan takat dah kahwin, dah ada anak. Okey. Ya Allah. Tak tahulah, kalau kita duduk kat tempat macam tu, mungkin kita pun akan rasa macam, tak tahulah kan, dunia mungkin gelap. Kita pun rasa macam manalah keadaan aku masa ketika tu kan. Tapi disebabkan apa? Sebab tak bagi tahu daripada kecil. Kalau kita ambil anak angkat daripada awal pun, kena maklumkan. Okay? Kena cerita daripada awal. InsyaAllah dia akan faham. Alright? Supaya dia tahu. Kadang-kadang bukan apa, ada orang ni dia ambil anak angkat, tapi dia tak bagi tahu situasi yang dia tu anak angkat. And then anak angkat ni makin lama makin besar. Tiba-tiba pula dia berkenan pula dekat adik-beradik dia sendiri. Contoh mak kandung dia ni kan, ada anak family lain dah ke apa, and then lahir anak. Niba-niba nak jadi cerita, bercinta pula kat situ. Ini boleh buat drama ni perempuan. So kesian. Bila dah jadi macam ni, dia tanyakan saya, apa yang perlu dilakukan? Jawapan dia, bukan perceraian secara biasa, kena buat permohonan farak nikah. Dan kemudian kalau katalah nak elokkan balik, nikah semula sahaja. Simple. Okay. So boleh buat permohonan farak nikah, dan kemudian bila dah farak nikah tersebut, and then bolehlah buat nikah semula. Itu sahaja. Nikah semula. Jadi bagaimana pula situasi dengan anak-anak? Anak-anak yang dilahirkan ni, apakah status? Adakah mereka dikira sebagai anak tak sah taraf? Kan? Kalau orang anak yang dilahirkan dalam keadaan yang dalam tempoh perkahwinan, okay, kita sebut sebagai anak sah taraf, dia boleh dibin ataupun bentikan kepada bapaknya. Tapi kalau bagaimana pula keadaan yang dilahirkan oleh adik, macam contoh kita terkahwin adik-beradik susu sendiri ke kan. So, adakah kita boleh binkan kepada lelaki tersebut? Ni bukan cerita keluarga 69 tungging terbalik tau. Yang ni keluarga haru biru sikit. Okay. So, bagaimana keadaan situasi anak tersebut? Okay. So, relax tau. Hampa yang duk tanya soalan ni relax. Saya nak habis dah sikit lagi. Sekejap lagi baru hampa letak soalan. Kalau hampa tanya sekarang sekejap ni, hilang soalan, saya dah tak nampak dah kat situ. Okay, relax. Sekejap sikit je lagi. Bagi saya peluang. Sekejap saya jawab soalan. Alright. So, situasi bagi anak pula. Kalau anak ni, kalau mak dengan ayah kena buat permohonan farak nikah. Okay. Bila dah farak nikah, kemudian nikah semula. Alright. Kena ada mas kahwin yang baru, kena ada akad nikah yang baru. Okay. Tapi kalau katalah anak tu, anak yang tak bersalah ni, okay, dia lahir dalam tempoh perkahwinan, maka anak tersebut dia boleh dibin. Okay, boleh dibinkan kepada bapaknya itu. Itu tak ada masalah sebab kita sebut anak tu adalah anak wati syubhah. Anak wati syubhah. W-A-T-I koma atas. Itu tahu perkataan jenis lama sikit kan. Anak wati syubhah. Wati syubhah ni maksudnya anak persetubuhan syubhah. Sebab apa? Sebab kita tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui persetubuhan tu adalah persetubuhan yang tidak sah. Okey, tapi kalau macam saudara sesusuan tadi, okey, kalau cerita yang anak angkat ni, dia kalau dia bercerai, dia boleh nikah semula. Tapi kalau dalam keadaan dan situasi yang kita tahu yang kita terkahwin ni adalah saudara sesusuan, okey, maka lepas farak nikah tak boleh nikah semula dah. Sebab dia adalah saudara kita, saudara kandung. Di seibarat saudara sesusuan ni macam saudara kandung. Jadi kita tak boleh nikah dah. Cuma anak boleh dibinkan kepada abang kita ke adik kita tersebut yang kita nikah tu. Faham tak? Dia macam berat sikit kan. Tapi saya harap macam penerangan saya ni tak adalah macam terlalu strict macam dalam kelas ceramah ke apa kan. So saya rasa macam benda ni kita boleh bincang secara santai. Okay. So kalau kita tahu yang perkahwinan kita ni ada kesalahan rukun ataupun ada kesalahan dalam syarat sah nikah, maka kita kena buat permohonan farak nikah. Alright, permohonan farak nikah. Dan kemudian bila dah farak nikah tersebut, kalau memang kita ni tak ada kaitan dengan suami tu, maka kita boleh nikah semula. Tapi kalau anak pula, anak boleh dibin ataupun bentikan kepada suami tersebut.
Tapi kalau dalam keadaan yang suami ni, yang kita anggap suami ni rupanya saudara kita sendiri, maka kita kena buat permohonan farak nikah, kemudian dia tak boleh kahwin dah. Okay, tak boleh kahwin sebab yang tu saudara. Tapi untuk anak, anak boleh dibinkan. Anak tak ada masalah sebab anak tu adalah anak wati syubhah. Dia bukan anak perzinaan ataupun dia bukan anak tak sah taraf. Okay? Alright. Lega bila dapat cerita gambar. Okay, so anda boleh letak soalan. Okay, sekejap lagi saya akan jawab soalan. Bagi saya minum sekejap dulu. Okay, minum dulu. Apa nampak tak asap berkepuk-kepuk pula. Lagi habis kan? Okay. Anak saya dah minta minggim dah. Okay, relax. Oh, wow, thank you so much. Malam ni saya dapat 300 star. Oh, saya sukalah hampa bagi star kat saya. Thank you lah. Tu tanda anda menghargai saya. Thank you so much. Dan saya pun thank you so much juga kepada anda semua yang dah tekan share. Okay? Anda tekan share tu pun anda dah saya rasa macam berterima kasih sangat-sangat. Okay? Alhamdulillah. Saya nampak tadi ni soalan daripada Husnul Khatimah Maidah Rasidi, follower milestone. Dia punya ni pangkat. Thank you. Best lah bagi pangkat-pangkat macam ni. Nak tanya, macam mana kalau suami tu bubuh nama bini sepenuhnya, nak semua nama bini dari kereta sampai rumah, apa hukum dia? Ush, ini ada kaitan tak? Macam ni cerita tentang atas berjarian. Apa hukum dia? Baguslah. Nak tanya, kalau suami tubuh nama bini sepenuhnya, hukum dia haruslah kot. Takkan kata wajib kan? Okay, kalau kata satu pasangan ni berkahwin, si suami ni nak bubuh nama, semua nak bubuh nama isteri. Daripada rumah, kereta, semua nak bubuh. Okay, motor, bubuh lah. Hukum dia bukan wajib, tapi hukum dia harus. Kalau nak bubuh, bubuh. Kalau tak mau bubuh, tak apa. Kalau kannya kat wife ni kata memang nak lah kan, bubuh apa pun semua bubuh atas nama dia. Siapa tak mau kan? Kalau tak mau bubuh atas nama bini, bubuh atas nama Tuan Fahmi Ramli. Saya pun terima. Gurau-gurau Jangan tanya saya tentang hukum. Saya kenapa kena beza sikit. Saya ni peguam. Saya bukannya ustaz. Faham tak? Kalau tanya dekat kalau tanya macam contoh live ni yang live ni Ustaz Azhar Idrus, hampa tanya hukum ni betul lah juga. Okey, mana-mana ulama fiqh ke, kalau tanya hukum okeylah. Tapi kalau tanya kat saya ni takut ke apa? Takut tak kena hukum tu. Kalau saya tahu. Kalau saya tak tahu, saya kata tak tahu nah. Alright, Pinsa Salju. Assalamualaikum Cik Mami. Waalaikumsalam. Okey, lambat sikit tadi Alright. Follower Princess Irina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, saya nak tanya, apa hukum? Hukum lagi. Bila bekas suami kita ceraikan kita talak 3, adakah dia lupa dengan nafkah dia? Mana? Okey, cerai talak 3 sekaligus adalah cerai yang tidak digalakkan. Okay, yang tidak digalakkan kerana sepatutnya kita kena bercerai tu, kalau nak cerai tu lafaz talak satu sahaja. Kalau dalam mahkamah pun, mahkamah akan menasihatkan dengan lafaz cerai talak satu sahaja. Okey. Tapi kalau dah kali ketiga, cerai kali pertama rujuk, kemudian cerai kali kedua rujuk, cerai kali ketiga cerai kali ketiga dah tak ada rujuk dah. Okey. Yang tu tak ada masalah lah. Kalau nak cerai tu hukum dia harus lah. Okey. Cuma kalau tanya adakah dia lupa dengan nafkah dia, mana saya nak tahu dia lupa ataupun tidak. Okey, Princess Irina, mana saya nak tahu dia lupa ataupun tidak. Macam tak kena je soalan ni. Abdul Hafiz Bahri kata faham setakat ni. Thank you Abdul Hafiz. Alhamdulillah faham, lega. Amira Syakira, thank you sebab bagi star kat saya. Woohoo. Thanks Cikgu Rumi gak, tapi boleh faham. Okay, memang rumit sikit, tapi insyaAllah dia yang penting point dia adalah
Kalau rukun dengan syarat tu, rukun dengan syarat nikah kita ni dia ada kerosakan yang tak betul lah. Okay, dia ada kecacatan. Kalau ada kecacatan memang kena buat faraq nikah tersebut. Okay, Star Sender kita tanya, Amira Syakirah, semua anak-anak dia dari sulung sampai bongsu dikira susuan lah kan? Bukan anak semasa tu je. Betul. Lahir saja daripada ibu susu tu. Semua anak yang dilahirkan daripada ibu susu tu semuanya adalah saudara sesusuan. Yang penting syaratnya susu ni dia mesti 5 kali kenyang. 5 kali kenyang dia punya minimum dia. Kalau lebih daripada 5 kali kenyang tu, yang tu memang dah confirm dah. Confirm dah saudara sesusuan kita. Muhammad Aris, adakah perlu buat ujian DNA untuk kes kahwin susuan? Tak perlu. Tak perlu. Sebab saya percaya kalau saya tak tahulah dari sudut sains tu macam mana. Cuma kalau DNA ni, kalau kita menyusukan tu, wallahualam berubah ke DNA kita tu, saya pun tak pasti. Tapi pada saya, kalau kata untuk nak uji nak tahu kes susuan ataupun tidak, kalau kita dapat tahu saja yang memang diberitahu, kalau kita memang diberitahu yang tu adalah saudara susuan, kita baru tahu, kita kena buat faraq nikah. Tapi kalau memang kita tak tahu dan hanya Allah sahaja yang mengetahui, maka saya percaya yang tu tak menjadi satu kesalahan kepada kita sebab kita tiada pengetahuan tentang perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau memang kita mengetahui perkara tu, baru kita tersedar yang perkara tu adalah salah. Yang perkara ni kita tak tahu sebelum ni, baru dapat tahu bila dah besar, dah kahwin, dah ada anak ni. Jadi buatlah permohonan faraq nikah. Tak perlu dah nak buat ujian DNA dan sebagainya. Intan Bari, Assalamualaikum Tuan Fegam. Waalaikumsalam Puan Intan. Saya tak tahu Puan Intan kerja apa. Tidak boleh saya bagi tahu. Assalamualaikum Puan Polis ke kan. Nora Elena, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Abdul Hafiz ada soalan. Nak tanya, macam mana nasib anak-anak tak sah taraf ni? Nasab kepada ibu ke berkenaan harta mereka layak mewarisi harta ibu atau bapa ke? Okey, Cik Abdul Hafiz Okey. Kalau anak yang kita sebut tadi, anak wati syubhah ni, dia tak boleh dikira sebagai anak tak sah taraf. Dia masih boleh dianggap sebagai anak sah taraf. Alright, cuma dia bukan anak sah taraf. Saya kata apa? Dia anak wati syubhah, kategori dia lah dalam hukum syarak ni. Untuk anak yang wati syubhah ni, dia masih boleh mewarisi kedua-dua belah pihak. Alright. Cuma untuk cerita anak tak sah taraf, yang mana anak yang lahir kurang daripada 6 bulan Qamariah. Yang ni pun saya nak kena terang sekali lagi ni. Apa dengar baik-baik Yang ni pun ada orang confused dan ada orang yang kecam. Yang kecam ni mostly yang tak faham sebenarnya. Alright. Anak tak sah taraf dalam undang-undang dan juga hukum syarak selari, iaitu anak yang lahir kurang daripada 6 bulan Qamariah. 6 bulan Qamariah daripada tarikh perkahwinan, dan juga anak yang lahir sebelum daripada 3 tahun selepas berlaku perceraian. Ni dalam undang-undang sebut macam tu. Penjelasan dia macam ni. Anak tak sah taraf ni, let's say macam ni. Kita kahwin bulan 1 tahun 2021. Dan kemudian anak ni lahir tiba-tiba bulan 5 tahun 2021 lahir, coy keluar. Dia baru 5 bulan. So kalau 5 bulan kat situ tak cukup nak dikatakan sebagai anak sah taraf. Maka kalau kita nak buat pengesahan nasab pun tak boleh. So anak tak sah taraf, iaitu anak tak sah taraf. Ataupun satu lagi adalah kita kahwin bulan 1 2021 contoh Kemudian pada tahun yang samalah, let's say lah bulan 9 2021 suami meninggal. Suami meninggal dunia. Meninggal dunia, cerai mati. Bulan 9 2021 meninggal. Kemudian pada tahun depan, pada bulan berapa? Let's say lah bulan ketiga. Bulan ketiga tahun 2022. Bulan 3 2022 ke lebih pada tu ke,
Betul lah. Sorry. Bukan bulan, pada cerai mati, iaitu kematian suami pada bulan 9 2021, kemudian 3 tahun selepas tu, 3 tahun selepas kematian tu, okey, lahir anak. Maka yang tu anak tak sah taraf. Okey, tapi kalau anak tu lahir sebelum pada 3 tahun tu, dia boleh dianggap sebagai anak sah taraf. Pelik kan? Sebab cerai mati pada bulan 9 2021, tapi tengok-tengok setahun lepas tu lahir anak. Kan pelik tu. So boleh dianggap sebagai perempuan ni dah tak berkahwin tu, tapi mungkin berzina dengan lelaki yang lain. Tapi dari sudut hukum syarak dia kata boleh. Bukan boleh berzina, maksudnya boleh dinasabkan anak tu kepada si mati tu. Melainkan dia kata dalam undang-undang, melainkan keluarga si mati, okay, menafikan yang tu adalah anak si mati. Kalau contoh cerai hidup, bulan 9 2021 ni cerai hidup, maksudnya suami lafaz cerai. Kalau suami lafaz cerai, kemudian pada, let's say lah, pada setahun kemudian, perempuan ni pun tak kahwin, si ibu ni tak kahwin, wanita ni tak kahwin, kemudian dilahirkan anak setahun kemudian. So anak ni masih boleh dinasabkan kepada lelaki tersebut, lelaki yang ceraikan tu. Padahal dah setahun kan, macam mustahil je nak, ni macam mana tiba-tiba je boleh lahir setahun lepas tu. Tapi setahun lepas tu pun masih boleh dinasabkan. Melainkan si bekas suami ni, dia menafikan yang tu adalah anak dia. So kalau dia boleh menafikan, so dia dikata yang tu bukan anak dia, dapat dibuktikan, so maksud dia yang tu tak boleh dikira sebagai anak dia. Faham? Sebab ada orang perempuan yang mana dia guna saya punya video tu, yang saya terang tentang anak yang lahir selepas selepas tahun 2 tahun tu masih boleh dibin tu. Dia kata, okey, maksudnya boleh lagi lah bersetubuh. Faham tak? Maksudnya dah bercerai macam tu, okey, boleh duduk lagi sekali. Boleh duduk, boleh bersetubuh lagi macam biasa. Lepas pada tu pun, lepas pada 3 tahun baru boleh keluar. Saya kata, ya Allah, jahilnya macam ni. Mana boleh macam tu? Ini cerita tentang nak cerita anak sah taraf tak sah taraf. Okey, so kalau anak tak sah taraf ni, dia punya nasab tu hanya kepada ibu sahaja. Okey, kalau dia tak boleh dibin ataupun bentikan kepada seorang lelaki yang disifatkan sebagai bapa. Okay, dia tak boleh dinasabkan kepada seorang lelaki yang disifatkan sebagai bapa. Dia mesti dinasabkan disandarkan kepada sifat-sifat Allah. Contohnya bin Abdullah ke, bin Abdul Rahman ke, Abdul Rahim ke, Abdul Wahab ke. Tak ada Abdul Wahid, Abdul Wahab tak ada. Macam wife saya kata, sekarang ni tak buh bin pun tak apa. Okey, kalau sebelum ni, sebelum ada cerita bin Abdul Rahman, Abdul Rahim semua ni, dia kita boleh bubuh nama dia Maulad. Boleh bubuh nama Maulad kat situ. Alright, Maulad tu boleh bubuh nama kita, tapi ramai orang confuse lah kat situ nanti. Okay, contoh nama Maulad Khairul Fahmi, pun boleh. Tapi nanti takut orang confuse. Apa benda Maulad? So ingat nama aku ada Maulad kat depan kat situ. Kau faham tak? So kat situ tu daripada hazafkan, and then daripada kekalkan dengan nama bin Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul apa pun, yang penting 99 nama Allah tu. Okay, so kalau katalah berlaku perceraian, pasangan ni menikah, tapi dia ada anak tak sah taraf. Okay, yang mana tak ada bin kepada si suami tersebut, si bapa tu. Jadi kalau kata berlaku perceraian, bapa yang disifatkan bapa biologi ni, okay, yang bagi benih ni, dia tidak boleh tuntut anak tersebut. Dia tak boleh tuntut sebab anak tak sah taraf, jagaannya 100%. Hak jagaan, hak melawat, bermesra, bermalam, semua hak tu hanya kepada ibunya sahaja. 100%. Tak cukup lagi, 200%. Mesti kepada ibu sahaja. Dia tak boleh kepada lelaki yang macam contoh dia rasa macam dia tu bapa. Mungkinlah kan, pasangan ni dah terlanjur sebelum kahwin, kemudian anak lahir, anak tu anak tak sah taraf. Jadi anak tak sah taraf tu, dia rasa macam tu anak dia juga. Okey lah, memang betul lah kan, ikut benih dia tu. Tapi dia tak boleh dianggap sebagai bapa. Jadi dia kalau kata berlaku perceraian, dia tak boleh tuntut anak tu.
Anak tu adalah anak tak sah taraf dan dia hanya ada kuasa kepada ibunya sahaja. Ibu dia sahaja kalau kata berlaku perceraian. Okey. Orang yang seterusnya adalah saudara semua sebelah ibu. Ibu punya bahagian saja, dia tak ada bapa kat situ. Kalau dia nak kahwin pun, let's say lah anak tak sah taraf ni perempuan, dia nak kahwin, dia kena buat permohonan wali hakim. Alright. Dari sudut harta, kalau katalah berlaku kematian, si bapa biologi ni meninggal, anak tak sah taraf tak layak untuk terima pusaka. Kesian kan? Saya minum dulu jap. So anak tak sah taraf, dia tak boleh menerima pusaka. Dia tak boleh mewarisi pusaka seorang lelaki yang disifatkan sebagai bapa tu, tak boleh. Bapa biologi apa semua ni tak boleh. Alright. Dia hanya boleh mewarisi pusaka ibunya sahaja. Ibu ataupun ni apa? Ibu ataupun ayah sebelah ibu ke kan. Maksudnya datuk dia sebelah ibu lah. Yang tu semua boleh belah ibu. Tapi dia tak ada bapa kat situ. Alright. Tapi kalau nak bagi bahagian untuk dia, contohlah kan, kita ni tak sampai kejam, kita tahu kata kita ada anak tak sah taraf, tapi kita tahu yang dia tak boleh mewarisi pusaka, kita boleh buat wasiat. Okey, boleh bagi wasiat ataupun hibah kepada anak tak sah taraf tersebut. Alright. So, faham. Bagus soalan Cik Abdul Hafiz. Thank you Cik Abdul Hafiz. Rubia Abdul Rahman, sedap tuan nyanyi. Thank you. Soalan, jika bekas suami ada dapat royalty music, okey, bekas suami, adakah bekas isteri dapat harta pencarian daripada royalty music tersebut? Ya, boleh tuntut. Okey, boleh tuntut royalty music tersebut. Saya baru ni ada cerita tentang tuntutan harta intelek. So music adalah harta intelek. Kalau katalah daripada music tu boleh menjana pendapatan. Contohnya zaman sekarang ni mungkin bukan datang daripada bentuk pita rakaman kan. Dulu kan orang nak jadi ahli muzik ni kan kena buat rakaman dekat studio dan sebagainya kan. Dia nak kena jual CD, so baru dapat royalty kat situ. Sekarang ni dia mungkin dalam bentuk yang lain dah. Dia buat lagu semua tu and then post dekat YouTube. Dekat situ dapat banyak masuk iklan ke apa semua tu. Okay, so kat situ pun boleh dianggap sebagai royalty juga. So kalau katalah benda tu adalah harta intelek, harta yang dilahirkan dalam tempoh perkahwinan, yang mana harta tu bernilai, maka benda tu boleh dituntut sebagai harta sepencarian. Okay? Alright. Follower kita Fierce Leo. Okay, sekiranya isteri Nusyus, bukan Nuyus. Typo kono. Isteri Nusyus, apa hak tuntutan isteri? Semua tuntutan kecuali nafkah iddah dan juga nafkah tertunggak. Isteri Nusyus hanya tak layak untuk tuntut nafkah iddah dan juga nafkah tertunggak. So kalau kata berlaku perceraian, dia tak layak tuntut nafkah iddah. Okay? Dan juga dia tak boleh tuntut nafkah yang tertunggak semasa dalam tempoh perkahwinan. Kalau tak bercerai, okay, dia tak layak untuk dapat nafkah sahaja. So maksudnya kita sebagai suami tak perlu bagi nafkah kepada isteri yang disabitkan nusyus. Saya kena sebut jelas-jelas, disabitkan nusyus. Sebab kita tak boleh sebut isteri ni nusyus selagi mana hakim tak kata isteri tu nusyus. Hanya hakim saja boleh sebut isteri ni nusyus. So kita kena buat permohonan nusyus dekat mahkamah syariah. Sampai dah mahkamah puas hati, baru mahkamah boleh sabitkan nusyus. Kalau mahkamah tak puas hati, mahkamah akan tolak nusyus tersebut. Okay? Tu kalau kata nak tuntut hak, dia boleh tuntut semua hak. Lepas cerai. Nafkah iddah dengan nafkah tunggak je tak boleh. So harta sepencarian boleh. Hutang dalam perkahwinan boleh. Nafkah anak boleh. Hak jagaan anak pun boleh. Pergi muta'ah pun boleh. Tak ada masalah yang tu nak tuntut. Ros Ida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara kandung kepada anak susuan. Saudara kandung kepada anak susuan. Okey. Sah tak kalau kahwin dengan anak ibu susuan tersebut? Saudara kan macam mana ya? Saudara kandung kepada anak susuan. Anak susuan, saudara kandung. Macam mana ni ya? Anak dia macam anak menakan lah kan? Sah tak kalau kahwin dengan anak ibu susuan tersebut? Kalau kita anggap apa? Kalau aku ni confused lah ni.
saudara kandung kepada anak susuan. Saudara kandung kepada anak susuan. Okay, kalau kita ada, aku suka bayangkan, blank jap. Saudara kandung kepada anak susuan. Anak susuan saudara kandung dia. Tak boleh lah. Tak boleh lah sebab dia dikira sebagai saudara kita juga tu. Tak boleh. Okay. Tak boleh kat situ. Tapi kalau katalah kan, kita ada saudara sesusuan kita. Okay? Kita ada saudara sesusuan kita. Kita ada anak. Okay? Lepas kita dah kahwin, kita dah ada anak. Kemudian saudara susu kita ada anak juga. So kalau anak kepada saudara susu kita dengan anak kita ni bercinta berkahwin, tu tak ada masalah. Sebab dia seperti ibarat sepupu. Okay? Dia ibarat sepupu. Tapi kalau kita dengan saudara susuan tu tak boleh. Faham Kalau memang hak jauh tu tak ada masalah lah. Dia ibarat macam kita. Cuba bayangkan. Kalau kita ada kakak contohnya, abang kakak tak boleh lah kahwin kan. Abang adik perempuan sebapa contohnya, bapak kita ni menikah dua. Menikah dua, ada bini. So ada anak pula. So kita dengan dia pun tak boleh kahwin juga. Okay, sebab kita datang daripada satu nasab yang sama. Okay, tapi kalau kita dengan sepupu, mak kita ke ayah kita ni, dia ada adik-beradik dia. Okay, adik-beradik dia tu ada anak. So kita dengan dengan anak pak menakan kita tu adalah sepupu. Kita dengan anak mak menakan kita tu, mak saudara kita tu adalah sepupu. Sepupu boleh kahwin. Okay, sepupu tak ada masalah nak kahwin. Macam Sayyidina Ali kan. Sayyidina Ali kan kahwin dengan Siti Fatimah, anak Nabi kan. Sayyidina Ali dengan Nabi adalah sepupu. Betul tak? Betul lah sepupu. Betul. Sayyidina Ali adalah sepupu. So sepupu dia kahwin dengan anak Nabi. Okay. Betul lah. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Kena belajar banyak gini. Cah Lala follower. Okay, thank you Cah Lala. Saya nak tanya, pada awal suami isteri ni bergaduh. Lepas tu suami lafaz cerai melalui call. Tak berapa minit kemudian si suami ni call balik si isteri lafaz rujuk. Adakah rujuk itu sah? Baik. So, untuk jawapan yang pertama tu, this common yang macam saya selalu cakap, kita mesti buat pengesahan dulu. Okay. Lafaz cerai tu kita pun tak tahu. Lafaz cerai tu bunyi macam mana. Kalau katalah standard lah lafaz cerai tu bunyi aku ceraikan hang lah. Okay? Kita sebut macam tu je. So kita kena buat pengesahan, sahkan tu dulu. Dah sahkan cerai tu dulu. Lafaz cerai tu memang disahkan. Okay? And then cerita tentang pengesahan rujuk pula. Baik, dalam undang-undang, bagi seseorang lelaki yang melafazkan rujuk, melafazkan rujuk, aku rujuk kamu kembali. Kita balik semula lah, duduk dalam rumah balik, duduk sebagai suami isteri. So rujuk-rujuk dan sebagini. Dalam undang-undang, bila seseorang lelaki nak rujuk, dia mesti bersama-sama dengan keinginan ataupun keredaan seorang isteri. Dia mesti kena bersama. Kalau dia kata kalau isteri tak setuju, tak setuju untuk rujuk tersebut, dia mesti dibawa kepada jawatan kuasa pendamai. So maksudnya perkahwinan kita tu, yang mana ada lafaz cerai, kena sahkan cerai dan kemudian kena bawa situasi ni, kena cerita kat mahkamah yang ada lafaz rujuk lepas tu. So hakim akan kata kalau contoh lafaz rujuk tersebut sah, kalau lafaz cerai itu sah, kita bagi tahu pula ada lafaz rujuk dan kita bagi tahu kata kita tak setuju untuk rujuk, maka hakim akan arahkan untuk dilantik satu jawatan kuasa pendamai di bawah seksyen 47 lah. Mengikut kepada perceraian secara baik tu. So proses tu akan pergi kepada sampai hakam kat situ. Alright, sampai hakam. Proses dia yang agak panjang sikit. Ni dalam situasi yang isteri tak setuju untuk rujuk. Mesti dibawa kepada jawatan kuasa pendamai. Tapi kalaulah kan suami sebut lafaz cerai dan lafaz cerai itu disahkan oleh mahkamah dan kemudian suami ada lafaz rujuk dan lafaz rujuk tersebut kita pun tak ada masalah, kita tak bantah dan insya-Allah mahkamah pun boleh sahkan yang rujuk tersebut boleh jadi sah. Cumanya adalah kita kena pergi ke pejabat agama untuk
bagi perintah perceraian dan juga bagi tahu kata ada lafaz rujuk tersebut pada tarikh bila-bila. Sebab bab rujuk ni dia adalah kuasa kepada pegawai nikah cerai dan rujuk dekat pejabat agama. Okey? So kalau tanya kat saya, suami ni call balik lafaz rujuk, boleh je rujuk. Cuma atas kita setuju ke tak setuju. Kalau lafaz rujuk tu kita setuju, maka rujuk tu insya-Allah boleh jadi sah. Kalau kata lafaz cerai tadi tu sah, dia kena sahkan dulu lafaz cerai. Kalau lafaz cerai tu tak sah, okey, rujuk tu tak ada. Sebab masih lagi suami isteri. Faham kan? Okey, Fizlio saya dah jawab soalan dah tadi. Hasimah Yusof, betul ke kalau ada anak angkat harta peninggalan keluarga tak layak untuk dia, hanya untuk anak kandung? Ya, betul. Anak angkat dia tidak boleh mewarisi harta pusaka. Anak angkat tak boleh mewarisi harta pusaka. Hanya ahli waris yang disifatkan mempunyai darah dengan kita sahaja yang boleh menerima pusaka. Even anak susuan pun tak boleh mewarisi pusaka. Jadi bagaimana mereka nak dapat? Bagaimana kita nak bagi harta kepada kita punya anak angkat? Dengan cara memberi wasiat. Wasiat harta kepada anak angkat boleh. Kalau tak mau wasiat, hibah pun boleh. Wasiat adalah harta yang berkuat kuasa selepas kematian kita. Kalau kita ada wasiat, harta tu akan berkuat kuasa berpindah kepada anak angkat kita. Tapi syarat dia tak boleh semua. Dia mesti takat level dia 1/3 sahaja. Kalau hibah, kita boleh bagi unlimited. Okey, hibah tak ada masalah. Macam mana pula macam tu tuan, muskil betul. Apa benda Puan Izzara Isyirah kita ni? Puan tipu, kalau Puan tak tahu, Puan boleh PM. Puan Ira macam lah tak ada nombor saya. Okay, alright. Topik ni buat saya pening lah tuan. Memanglah. Ayah tak mau. Sekejap. Mario Ayah tengok Mario ke? Ramama. Okey, Rubi Abdul Rahman, terima kasih tuan dengan jawapan yang amat jelas. Semoga tuan kami boleh sentiasa. Thank you. Terima kasih Puan Rubia Abdul Rahman kerana mendoakan saya dan juga family saya, adik-beradik susuan. Mungkin maksud dia adik-beradik kepada ibu susuan dia. Yelah, maksudnya adik-beradik susuan lah. Macam mak susuan kita ni ada ramai anak. Semua tu adalah adik-beradik susuan kita lah. Kan? Dia macam adik-beradik kita sendirilah. Kakak, abang, adik, tu semua macam saudara kita sendiri dah. Muhammad Aris, tuan, janji mulut suami atau isteri janji untuk tidak tuntut apa-apa jika apa yang berlaku antara mereka, seperti jika berlaku perceraian atau pertelakan, adakah dikira valid? Okey, janji mulut ni bukan tak valid, boleh valid, cuma kena ada pengakuan lah tu. Kena ada. Macam mana nak beritahu? Okey, saya cerita macam ni. Ada orang kan, dia berjanji kata selepas cerai nanti kita takkan kita settle je luar mahkamah. Kita settle luar mahkamah. Awak takkan tuntut apa-apa perceraian kalau saya lepaskan awak. So kita kata janji. Okey, janji. Saya takkan tuntut apa-apa. So kita pun cerailah cara baik. Tiba-tiba selepas cerai, datang pula tuntutan macam-macam. Ada atas pencarian, ada mut'ah, ada nafkah hidah sebagainya. Hari tu bukan ke janji? Kata tak nak tuntut. Bila masa pula? Kerana janji mulut ni, janji mulut adalah sukar untuk dibuktikan. Melainkan ada pengakuan. Ada pengakuan. So kalau ada pengakuan, maka adalah janji tersebut. Alright. Janji tetap janji, sama ada di dalam bentuk bertulis ataupun dalam bentuk percakapan. Cuma kita kena tahu, bila bentuk percakapan ni, dia sukar untuk buktikan. Setuju tak dengan saya? Saya kata macam tu. Kita boleh berjanji macam-macam, tapi kalau tak ada bukti benda tu, susah juga untuk kita percaya. Betul kan? Macam contoh, ada setengah orang dia kata dia nak buat tuntutan atas pencarian tau. Okay. Suami dia kata, bekas suami kata,
Tak payahlah, tak payah buat tuntutan atas perceraian. Saya setuju, okey, saya akan jual rumah ni dan saya akan bagi bahagian kepada awak. Separuh, contoh dia. Sebab nama rumah tu atas nama suami. Kan, bila dah berlaku perceraian, si isteri ni, okay, dia nak tuntutlah rumah tu sebagai harta sepencarian. Yang mana dia pasti akan dapat sebab rumah tu dibeli dalam tempoh perkahwinan. So, suami ni kata, okey, tak apalah, tak apa, kita tak payah naik mahkamah. Lepas saya jual, saya akan bagikan. Okay, kita buatlah perjanjian bertulis luar mahkamah. Buat perjanjian, kita tulis bahawa saya nama apa-apa berjanji akan memberi 50% daripada jualan rumah ini kepada bekas isteri saya yang bernama bla 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 selepas rumah ini dijual dan ditolak segala hutang. Sign lah masing-masing, sign. Yang ni sign. Picok macam-macam lah. Nak tunjuk, nak nampak bagi valid tu. Okay, ini situasi yang pernah berlaku dekat klien saya dulu. Kemudian bila berlaku saja, lepas sahaja berlaku penjualan, okay, si bekas suami ni pun dapat jual rumah tu. Lepas jual, okay, ada kena ingat, proses jual beli, okay, di hadapan peguam sivil. Kan, di hadapan peguam sivil berdasarkan kepada nama yang ada dalam tertera dalam geran, yang ada tertera dalam loan bank dan sebagainya. So, benda tu semua dia hanya akan follow kat situ saja. Duit tu semua, hasil jualan tu akan directly masuk ke mana? 100% masuk ke dalam akaun bekas suami tu sahaja. Sebab nama dia sahaja. Dia tak ada nama isteri. Kalau beli joint venture dua nama situ, mungkin boleh masuk kedua-dua. Tapi disebabkan ada nama suami sahaja. So tak mau cerita, tak mau tuntut atas perjalanan bakal rumah, kita nak settle luar. Bila settle luar, dah dapat buat semua tu, dah ada perjanjian sendiri-sendiri ni. Duit tu masuk kepada bekas suami tu. Anda rasa bila dapat saja duit yang harganya dah sampai lebih pada 100,000, agak-agak lah kan, nak bagi tak? Kalau orang yang ada iman, okey, orang yang ada iman, dia berpegang kepada janji, dia akan bagi. Tapi orang yang tak ada iman, dia kata, mana pula janji yang semua ni tak valid kan? Tak ada apa? Bila pula aku sign barang kan? So, kalau benda tu berlaku kepada diri anda nak buat apa lepas tu? Anda nak buat pelanggaran ke perintah pun tak ada. Sebab yang tu bukan perintah mahkamah. Yang tu hanya janji dekat luar mahkamah. So, kalau tak kata nak tunaikan tu, dia tak akan boleh nak ambil tindakan apa-apa. Sebab itu adalah perjanjian sendiri-sendiri saja. That's why, kalau saya selalu cakap, kalau siapa-siapa nak settle luar mahkamah pun, okay, anda kena tanggung sendiri. Tanggung apa? Tanggung risiko yang kalau berlaku pelanggaran janji tersebut, okay, tidak ada orang yang boleh menguatkuasakan benda tu. Sebab masing-masing. Sebab yang tu bukan perintah. Unless kalau katalah ada orang ni dia nak buat dia buat tuntutan atas pencarian, kemudian semasa sebelum bercerai, sebelum bicara, kes ni settle masa peringkat perbincangan ataupun suluh. Yang tu tak apa, sebab mesti ada perintah nanti. So kalau ada perintah, okey, at least bila kita nak jual tu, kita boleh tunjuk dekat peguam hartanah yang uruskan jual beli hartanah rumah ni, dia tunjuk ada perintah mahkamah. So boleh duit tu dia akan masukkan terus kepada orang yang ikut dalam perintah. Tapi kalau katalah tak ada perintah, buat perjanjian sendiri-sendiri ni, tak laku lah benda tu. Ni aku share point penting ni tau. Siapa yang keluar ni rugi sangat lah kalau dia tak tengok. Arifin NZ lah. Salam tuan, Waalaikumsalam. Sekiranya isteri memohon untuk bercerai, adakah isteri itu layak mendapat nafkah? Bila isteri tuntut cerai, okey, nafkah apa? Nafkah dan tempoh perkahwinan ni tak ada lah nak bercerai kan. Mungkin nafkah selepas cerai kan, nafkah iddah ataupun dia nak tuntut mut'ah dan sebagainya, okey. Alright. Dengar baik-baik Sekiranya isteri disabitkan nusyus, maka dia tak layak dapat nafkah iddah, ataupun dia tak layak dapat nafkah tertunggak, ataupun dia tak layak untuk dapat nafkah dan tempoh perkahwinan. Okey. Kalau isteri tak nusyus, dia boleh tuntut semua benda tu semua boleh tuntut. Walaupun dia tuntut cerai.
kalau isteri yang minta cerai, okey, kita ceraikan dia, kita ceraikan dia dengan cara yang baik sebagainya. Kemudian selepas habis iddah ke, selepas beberapa bulan, tiba-tiba dia filekan tuntutan. Nafkah iddah, mut'ah, nafkah tunggak, atas pencarian, semua dituntut. Dia yang minta cerai ni. Dia boleh tuntut. Tak ada masalah. Sebab tidak ada halangan untuk seorang isteri yang menuntut cerai untuk tak layak dapat bla 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 semua ni yang saya sebut tadi ni. Dia tak ada. Melainkan semasa kita nak bercerai tu, isteri filekan perceraian. Bila isteri filekan perceraian, kita bagi syarat kepada mahkamah. Kita bagi syarat kepada isteri. Saya setuju untuk filekan cerai, tapi dengan syarat awak jangan tuntut apa-apa selepas perceraian. So yang ada kuasa pada mahkamah lah, iaitu nafkah iddah, mut'ah dengan nafkah tertunggak. So kita rasa macam nak bagi syarat macam tu, dan isteri pun setuju. Dia kata tak kisah, saya tak mau benda tu semua, saya nak cerai sahaja. So masa dalam mahkamah tu, mahkamah akan merekodkan. Kalau dah ada rekod perintah bahawa isteri setuju untuk cerai, suami untuk setuju lepas cerai talak satu, isteri setuju untuk tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah, nafkah tunggak selepas berlaku perceraian, maka bila dalam keadaan sebegitu, kita dah tak boleh nak tuntut dah bila ada perintah mahkamah. Okey? Okey, Cik Arifin, Alright. Cah-cah Lala, terima kasih atas jawapan Tuan. Sama-sama. Tuan nampak flawless. Rahsianya bukan wuduk, tetapi adalah faham-faham sendiri. Siti Zarina Abdul Kahar, boy yang apa ni, dok perhati betul flawless tak flawless Kenalah bagi nampak answer. Ini saya pakai baju Melayu yang dibuat masa apa? Cantik Ayan yang dibuat semasa akad nikah dulu. 7 tahun yang lalu. Masih muat elok tau. Maksudnya saya tak ada perubahan sangat. Yalah tu. Sikit lagi Hafizah Jalal, jika pasangan mu'allaf berkata dia keluar dari Islam tetapi selang beberapa ketika kembali taat pada Islam. Wow, berat ni soalan ni. Adakah hubungan perkahwinan terbatal? Maaf keluar tajuk. Okey. Alright. Soalan ni agak mencabar sikit. Dan tapi insyaAllah saya jawabkan. Sekiranya sesuatu pasangan yang salah satu pasangan keluar daripada agama Islam, secara hukum saya sebut secara hukum syaraknya, perkahwinan itu boleh terbatal. Sebab salah satu sebab kepada terbatalnya satu perkahwinan adalah apabila salah satu pasangan telah murtad. Telah murtad. Maksudnya keluar daripada agama Islam. Yang ni dari sudut hukum syarak. Tapi katakanlah dia mungkin mengaku dia mungkin termurtad, tetapi dia tidak disahkan murtad. Maksudnya tidak ada satu proses pun yang mengesahkan kata dia telah keluar daripada agama Islam. Maka perkahwinan itu dari sudut undang-undang dia masih lagi wujud kat situ. Faham So, kalau dalam keadaan yang mana situasi satu pasangan ni asal Islam, kemudian dia telah murtad, tapi dia disahkan murtad, dia mesti disahkan murtad, pasangan yang masih dalam Islam ni dia kena buat permohonan pembubaran perkahwinan. Secara fasah lah. Kena buat permohonan pembubaran perkahwinan di mahkamah syariah. Disebabkan apa? Sebab pasangan ni telah murtad. Betul ke dalam fasah? Sekejap berat soalan ni. Lama saya tak dapat soalan yang mencabar macam ni.
Betul. Okey, kita boleh buat permohonan fasakh bagi alasan apa-apa alasan lain yang dikira sebagai sah membubarkan perkahwinan atau fasakh bagi di bawah hukum syarak. So maksudnya dari sudut hukum syarak, kalau katalah seseorang pasangan ni telah murtad, maka dia betul dia boleh dibubarkan perkahwinan tersebut. Cuma pasangan yang masih dalam Islam tu kena buat permohonan pembubaran di mahkamah syariah. Okay, alright. So bagaimana pula? Ni cerita panjang sikit lah. Bagaimana pula kalau satu pasangan ni asalnya dia bukan Islam? Okay, pasangan ni bukan Islam, dua-dua. Kemudian dia telah dua-dua orang masuk Islam. Okay, dua-dua orang masuk Islam. Okey lah, tak ada masalah kan kat situ kan. Tiba-tiba kan, sekejap. No. Bukan. Pasangan bukan Islam dua-dua. Okay. Kemudian salah satu pihak tu masuk Islam. Okay, faham tak, nampak tak? Contohnya dua-dua pasangan ni mungkin beragama Hindu. Okay, dua-dua contoh beragama Hindu. Kemudian salah satu pihak ni masuk agama Islam. So bagaimana perkahwinan mereka? Okay, perkahwinan mereka satu dia tak terbatal automatik. So pasangan yang masih lagi bukan Islam tu, okay, dia kena buat permohonan pembatalan nikah tu dekat mahkamah sivil. Sebab depa ni kalau orang yang bukan Islam, depa menikah depa menikah melalui undang-undang sivil. Okey, di bawah Akta Memperbaharui Undang-Undang, AMU kita sebut, Akta Memperbaharui Undang-Undang bab perkahwinan ni. Dia orang menikah secara undang-undang sivil. Kalau salah satu pihak di convert, orang yang masih dalam bukan Islam tu, dia kena buat permohonan pembubaran perkahwinan dekat mahkamah sivil. Faham tak? Complicated lah. Saya tak mau sentuh sangat tajuk ni sebab dia agak akademik sikit kat situ. Complicatednya tu berat sebenarnya. Saya pun dulu dekat 2 semester duk belajar bab tu. Tapi soalan Puan Hafizah Jalal memang menarik. Sebab dia melibatkan kepada agama, akidah kan kat situ. Thank you. Soalan ni bagus Puan Hafizah. Hubungan perkahwinan terbatal. Kardina Kamaluddin. Kak Dina, Waalaikumsalam. Lambat Kak Dina masuk Terima kasih Tuan Arifin Nazla. Thank you. Tak ada masalah. Alright. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Baru masuk ke apa ni? Orang dah nak habis dah ni. Orang dah menyanyi dah share dah macam-macam dah ni. Thank you so much lah. Alright, elok lah. Ada siapa-siapa lagi yang tanya soalan? Ni saya bagi ruang ni. Aku tanya lagi ni. Bagi peluang. Kalau siapa tak ada soalan ni, lagi kita tutup dah ni. Anak saya ni duk tunggu masa je nak main game Mario dah ni. Dalam handset ni ada game Mario. Sebab tu duk main tu. Game apa? Tak ada Okey. Alright, kalau tak ada, itu saja daripada saya, Fahmi Ramli. Thank you so much kepada anda semua yang sudi join saya punya live. Okay, sudi join saya punya perkongsian-perkongsian yang lain, yang dah tekan share penulisan, sama ada saya ataupun Puan Afika yang menulis. Kan, alhamdulillah Afika sekarang dah pandai dah menulis sekarang ni, sebab banyak dia punya penulisan itu yang tekan share tu. Thank you. Saya seronok bila saya punya protege saya ni dapat ikut jejak langkah tu. Cuma dia takut nak live dah sekarang ni. Okay, tapi tak apa, it's okay, pelan-pelan. So video-video TikTok, siapa yang follow kat saya TikTok tu, yang dah tekan share apa semua tu, thank you so much. Right, I love you all lah. Oh, okey. Saya tolong jawab Siti Fazilah. Saya tak berapa faham post Tuan Fahmi berkenaan anak tak sah taraf tu. Kenapa kena 6 bulan ke atas? Oh, sebab dalam hukum syarak sebut macam tu, puan. Hukum syarak dengan undang-undang sebut macam tu. Okey, anak sah taraf hanyalah anak yang lahir 6 bulan qamariah ke atas. Okey, 6 bulan selepas daripada tempoh perkahwinan. Kalau anak ni lahir dan tempoh kandungan tu, okey, biasa kan orang duk kata lahir ni 9 bulan, ada orang 8 bulan, okey. Tapi kalau kata lahir tu 6 bulan, baru 6 bulan dah lahir dah, anak tu masih lagi anak sah taraf. Okey, tapi kalau anak tu kurang daripada 6 bulan,
Okey, kurang daripada 6 bulan, yang tu tak boleh dikira anak sah taraf. Okey, yang tu anak tak sah taraf. Okey. Yang selalu orang confuse ni bukan sebab 6 ataupun lebih tu, tapi orang confuse ni biasanya anak yang lahir macam contoh kan, setahun selepas berlaku perceraian. Kan? Dalam undang-undang, saya sebut sekali lagi, dalam undang-undang disebut anak sah taraf ni adalah anak yang lahir lebih daripada 6 bulan qamariah. Okey, 6 bulan qamariah ataupun 3 tahun sebelum 3 tahun selepas berlaku perceraian. Dalam undang-undang sebut macam tu. Okey, sebab apa tak? Kenapa sampai 3 tahun? Sebab mustahil kan bila kata kita dah bercerai. Contoh, bercerai bulan 1 2021. Tiba-tiba kan bulan 2 2022 ni, bulan tahun depan ni, bulan 2 2022 lahir anak. Bulan 1 dah bercerai ni. Bulan 1 2021 dah bercerai, tiba-tiba setahun lepas tu lahir anak. Dalam keadaan wanita ni tak berkahwin dengan lelaki lain. Faham tak? Yang ni yang kadang-kadang orang confuse ni. Kat sini kenapa masih lagi boleh anak tu dibinkan kepada bekas suami yang cerai tu. Okay. So, kalau anak yang lahir setahun ke 2 tahun selepas berlaku perceraian, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati, anak ni masih boleh lagi dianggap sebagai anak sah taraf dan boleh dibinkan kepada lelaki yang menceraikan tersebut. Tapi kalau lelaki itu menafikan, dia kata yang ni bukan anak saya dah lama dah cerai, saya tak pernah pun bersetubuh dengan dia selepas sahaja bercerai tersebut. So kalau dia menafikan, dia bersumpah benda tu, maka anak tu tak boleh dinasabkan. Okey, tapi kenapa sampai 3 tahun? Datang mana? Bukan sampai 3 tahun. Dalam undang-undang sebut apa? 4 tahun ke 3 tahun Sekejap saya kena pastikan betul-betul loh. Sorry lah, kadang-kadang saya ni pun blank juga. Mana Okey, 4 tahun. Alright, 4 tahun. So kalau 4 tahun, kenapa sampai 4 tahun? Ni cerita zaman dulu, perempuan Puan Siti Fazila dan perempuan yang lain yang mana confuse. Kenapa sampai 4 tahun? Sebabnya dulu, okey. Sebabnya dulu, okey, Imam Syafi'i ni, dia cerita dia macam cerita Nabi sikit. Okey. Dia kematian bapa semasa dalam dia dalam perut mak dia lagi. Dia duduk dalam perut mak dia tengah mengandung, dia lah anak bapa dia meninggal. Okey, tapi dia mengandung duduk dalam perut mak dia ni selama 4 tahun. Lama babe. Orang ni semua 9 bulan je, tapi dia 4 tahun. Ni cerita dulu saja. Okey, tapi zaman sekarang ni dah mustahil dah benda tu berlaku. That's why dalam undang-undang sebut, bila seseorang suami ni dah cerai, kemudian si isteri ni lahir anak, kalau dia nak menafikan, dia boleh menafikan anak tersebut. So anak tu tak boleh disifatkan sebagai anak sah taraf yang boleh dinasabkan kepada dia. Kalau dia mati tu, dia meninggal, meninggal dunia. So keluarga suami boleh menafikan benda tu. Okay. Alright. Cik Bell, terima kasih tuan, sangat mudah dipahami penyampaian tuan. Thank you. Mudah-mudahan mudahlah dipermudahkan semua orang sekali lah. Menyembelikan. Thank you. Alright. Ransi dah faham, dekat Malaysia tak boleh kahwin Islam, Hindu or Islam dan Kristian Pancasila. Oh, dia berbeza dengan orang Indonesia. Okay, mungkin kan Indonesia kan ada Pancasila kan. Kat sini tak boleh. Orang Islam hanya boleh kahwin dengan orang Islam sahaja. Okay, alright, itu saja daripada saya. Thank you so much kepada anda semua yang sudi join saya punya live. Okay, alright, eloklah pukul 10.30 dah.
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang lain. Saya akan upkan poster nanti apa-apa pun minggu depan. Dan kita berpegang lagi kepada hari yang biasa yang kita live adalah pada hari Rabu dan juga hari Jumaat malam macam ni. Okay, alright, itu je sekali lagi saya nak promote. Siapa yang berkenan nak dapatkan benda ni, nampak tak? Besar muka aku ni. Okay, Belantara diffuser ni dengan harga RAM RM89 saja. Siapa minat dan boleh tengok. Okay, ini keluaran saya sendiri, iaitu Belantara diffuser ni untuk mewangikan rumah anda. Senang nak tidur, lena weh. Okay, siapa yang nak dapatkan dia boleh tengok dekat saya punya kita punya IG kita Belantara. Belantara BELANTRAA Belantara. Dulu saya ada spa gitu, Belantara Spa. Cuma spa kita tak mungkin run dah sekarang ni. Cuma kita dah fokus untuk pengeluaran produk sebegini. Okay, produk-produk spa ni. Alright, so siapa yang dah dapatkan, thank you so much. I love you all. Okay, dan satu lagi, sekali lagi untuk wanita Kaftan Ezmoca eksklusif, EZMOCA eksklusif. Siapa yang berminat dengan Kaftan, baju-baju kelawak versi-versi moden ni, versi eksklusif ni, anda boleh tengok dekat Ezmoca eksklusif di Instagram dan juga di Facebook. Okey, itu saja daripada saya malam ni. Thank you so much kepada anda yang join. I love you all. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay, so selamat berhari Minggu. Enjoy your day. Happy weekend. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.